Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Profesor Madya Dr. Ramli bin Sakdul selaku pensyarah bagi subjek Falsafah Ilmu HNF 3012 kumpulan I. Saya Khairatul Naimah binti Ahmad di 2019-108-7255 semester 3 2000 akan berkongsikan sedikit sebanyak dapatan saya dalam mempelajari subjek ini. Oleh itu, saya memilih tajuk perbandingan epistemologi antara agama dan etisme sebagai tajuk saya pada hari ini. Sejarah ilmu perbandingan agama dapat ditelusuri jauh pada masa Yunani Rom yang di dalamnya terdapat beberapa tokoh yang melakukan pelbagai pengajian perbandingan terhadap agama-agama. Berdasarkan corak kepercayaan Yunani Rom yang bersifat anthropomorfis dan polytheistis, maka karakteristik pengajian agama pada masa itu menggambarkan status keagamaan masyarakat berkenaan. Herodotus contohnya menyatakan bahawa walaupun masyarakat Yunani menyembah banyak dewa, namun pada hakikatnya dewa-dewa itu sama, iaitu manifestasi dari manusia. Teori ini dikenal pasti sebagai equivalent of gods. Begitu juga Euhemerus mengatakan hal yang sama bahawa dewa-dewa yang disembah masyarakat Yunani kuno berasal dari manusia. Manakala bagi epistemologi pula secara semantiknya, epistemologi daripada Yunani, episteme bermaksud pengetahuan dan logos bermaksud hujah logik. Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dari segi bahasa, epistemologi bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan. Sebelum saya teruskan lebih lanjut mengenai perbandingan agama dan etisme, saya ingin terangkan maksud perbandingan agama terlebih dahulu. Ilmu perbandingan agama ialah ilmu yang mempelajari asal-usul, ciri-ciri dan struktur asasi agama-agama dengan maksud untuk menentukan persamaan-persamaan dan perbezaan-perbezaan yang sebenar serta setakat mana hubungan agama yang satu dengan agama yang lain sehingga diungkapkan hakikat dan pentingnya agama itu bagi pemeluk masing-masing. Dewasa ini, ilmu perbandingan agama dipelajari di bawah beraneka ragam cabang ilmu seperti sejarah agama, psikologi agama, sosiologi agama dan lain-lain. Tiap-tiap cabang ilmu itu mempunyai pendekatan dan metodnya yang tersendiri. Baiklah seterusnya, apa itu etisme? Etisme bukan satu agama tetapi merupakan satu bentuk kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Kepercayaan etisme bertentangan dengan teisme yang merujuk kepada kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Walaupun penafian Tuhan telah wujud pada zaman-zaman kuno, contohnya zaman jahiliyah, tetapi hanya pada abad ke-19 yang menjadi satu fahaman dan aliran pemikiran dengan adanya ahli fikir yang berterus terang menafikan kewujudan Tuhan dengan dalil-dalilnya tersendiri. Tokoh etisme yang terkenal adalah Friedrich Nietzsche dan juga Karl Marx. Sekarang ayolah sama-sama kita selusuri epistemologi antara agama dan etisme dengan lebih mendalam. Epistemologi merupakan satu cabang falsafah yang mengkaji tentang sifat pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme kepercayaan. Ia terbahagi kepada 4 bidang: analisis sifat pengetahuan dan bagaimana ia dikaitkan dengan konsep seperti kesahihan, kepercayaan dan justifikasi. Baiklah, epistemologi menangani soalan-soalan seperti apa yang membuat kepercayaan yang wajar dibenarkan, apa ertinya mengatakan bahawa kita tahu sesuatu dan pada asasnya bagaimana kita tahu bahawa kita tahu. Etisme menurut Oxford Dictionaries adalah merujuk kepada ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Secara etimologinya, perkataan etisme berasal daripada perkataan Greek iaitu theos bermaksud Tuhan-Tuhan, lawan ateisme ialah theisme yang mengimani akan wujudnya Tuhan. Walau bagaimanapun, definisi ini kurang jelas pada pandangan kami kerana boleh sahaja seorang etis itu mempunyai hujah berhubung pendiriannya. Pada masa tersebut, ia tidak terpengaruh dengan hujah teisme. Baiklah, jika seorang teisme hanya tidak mempercayai Tuhan-Tuhan tanpa sebarang hujah rasional. Oleh itu, tidak ada definisi yang betul-betul jelas dan terperinci tentang etisme dari sudut akademik. Maka, secara definisi oleh Oxford Dictionaries akan menjadi asas perbincangan kami kerana takrifan ini diterima pakai secara rasmi. Maka, ilhad dari segi istilah adalah sebuah mazhab falsafah yang berdiri atas fahaman nihilisme yang pada asasnya menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Golongan mulhidun mendakwa bahawa sesuatu ciptaan itu wujud tanpa pencipta. Bagi mereka, material itu bersifat kekal dan abadi serta ianya juga adalah pencipta dan ciptaan pada masa yang sama.
Berdasarkan huraian definisi di atas, kami melihat bahawa ateisme adalah satu fahaman yang sama dengan naturalisme, falsafah philosophical naturalism yang menolak akan kewujudan Tuhan dan alam gaib juga termasuk dalam dunia tabiat. Maka penganut ateisme boleh dikira berdasarkan penolakan atau kurangnya kepercayaan kepada agama dan Tuhan. Ini bertepatan dengan kata-kata Richard Dawkins, ateisme adalah belief there's nothing beyond the natural physical world. Dalam sejarah ateisme di Barat, ateis yang agak ilmiah pendekatannya adalah bersikap kritis terhadap ajaran Kristian dan institusi gereja. Antara tokoh popular adalah Giordano Bruno, Piers Calvin, Scaramucci. Mereka adalah pengkritik ajaran Kristian yang dianggap ateis. Ateis lebih agresif adalah yang boleh berani mencabar Tuhan. Contohnya, ateisme pada awal era moden muncul kerana agama Kristian pada ketika itu seakan tunduk sepenuhnya pada falsafah yang diterajui oleh pemikir dan ahli falsafah seperti Leibniz, Masonet, Descartes. Ateisme terbina atas dasar kebencian dan kebebasan agama sepenuhnya daripada agama. Ada yang menolak kewujudan Tuhan, ada yang menolak kerelevanan agama dan ada yang menolak pengetahuan tentang Tuhan dan kewujudannya. Berbeza dengan Islam, Al-Quran memberikan perumpamaan yang ringkas dan padat terhadap mana-mana individu atau golongan yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Am khalaqul samawati wal ardh." Maksudnya, adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? Sudah tentu tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran apa yang mereka pernah mengakuinya. Surah At-Tur ayat ke-36. Seterusnya, perbandingan konsep agama dan dalam kehidupan terdiri daripada definisi agama, ciri-ciri agama dan fungsi agama. Pertama, agama Islam, di mana perlu mengerti apa itu Islam. Merupakan agama yang menerapkan perpaduan dan bimbingan umat Islam. Islam sebagai sistem sebuah kehidupan dan Islam membentuk pemikiran etika dalam kehidupan. Peringkat kedudukan manusia dalam Islam. Dalam sesebuah hadis, Rasulullah menjelaskan beberapa perkara yang sekiranya dilakukan oleh seorang Muslim, dirinya akan diampuni Allah Ta'ala. Bukan itu sahaja, malah kedudukannya turut diangkat olehnya. Rasulullah menjelaskan untuk mendapatkan keistimewaan itu, setiap Muslim perlu bersungguh-sungguh melakukannya. Ia bukan sesuatu yang sukar untuk dilaksanakan, namun boleh jadi berat jika tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, agama Buddha. Pengasas agama Buddha dan teologi. Teologi adalah kewanitaan pergerakan terdapat dalam beberapa agama, iaitu Kristian, Yahudi dan pemikiran baru. Ia menimbang semula adat, tradisi dan amalan yang mereka lakukan, dan setengah matlamat teologi ini adalah berkisarkan mengenai wanita, menafsirkan semula imej dan bahasa yang dikuasai lelaki dan mengenai Tuhan, menentukan tempat wanita berhubung dengan kerjaya dan keibuan, dan mengkaji imej wanita dalam teks suci agama. Kitab teks suci agama, contohnya kitab Tipitaka yang lengkap hanyalah terdapat dalam bahasa Pali. Yang ketiga, Kristian, sumber perpaduan, gelombang biru Walk for Jesus, pembaharuan ajaran Paulus. Dan yang keempat, agama Hindu, asas kepercayaan agama Hindu, kitab suci Veda, Mahabharata, Ramayana dan lain-lain. Sumber panduan agama Hindu adalah ajaran dalam agama Hindu iaitu karma, moksa dan reinkarnasi. Dan yang terakhir, ateisme tidak dapat dirungkaikan, namun dapat dikatakan bahawa Tuhan dan ajarannya tidak dapat diketahui kerana menurut maksud ateisme itu sendiri bermaksud penganutnya tidak mempunyai Tuhan. Baiklah, untuk refleksi pribadi saya memetik kenyataan daripada mufti wilayah persekutuan yang berkenaan tajuk terutamanya di Malaysia kepada saudara-saudara warga Malaysia golongan etis, kami dapati terdapat unsur-unsur penghinaan dan provokasi kepada agama-agama dunia, khususnya agama-agama di Malaysia seperti Islam, Kristian, Hindu dan Buddha, sama ada di media sosial maupun buku-buku tulisan golongan etis. Apa yang paling baik adalah menilai agama-agama ini dengan hujah intelektual dan ilmiah, bukannya generalisasi, provokasi dan penghinaan yang melampau khususnya terhadap agama Islam. Kepada Atheist Republic Consulted Group di Kuala Lumpur, kami selaku warga Malaysia menyeru anda semua untuk menghormati rukun negara kita yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kami yakin masih ada ruang yang luas untuk kita bertukar pandangan dan berdiskusi seterusnya mencapai kata sepakat dalam isu ini. Bukanlah minda untuk menerima maklumat daripada sumber yang benar dan tepat kerana disitulah menunjukkan sama ada kita bersedia atau tidak untuk menerima kebenaran. Kepada saudara-saudara se-Islam saya, usah terlalu cepat menghukum, menggugut dan memberi label yang negatif tanpa memahami terlebih dahulu sesuatu hal yang mendalam. Kejahilan
Golongan ateis kemungkinan adalah daripada maklumat yang salah yang disampaikan kepada mereka terhadap agama. Usaha jadikan sikap terburu-buru itu satu fitnah kepada agama, dan seorang Muslim yang baik akan berakhlak dengan akhlak yang baik dan mendapati apa jua urusan kehidupannya dengan baik. Syekh Mutawalli Al-Syarawi pernah menyebut al-hadthu an wujudullah dalilu ala wujudullah. Maksudnya pencarian tentang wujudnya Allah adalah dalil yang kewujudan Allah. Kita tidak mencari sesuatu yang tidak wujud, melainkan ianya sesuatu yang pasti wujud. Inilah logik akal yang diterima pakai oleh sesiapa sahaja dalam kalangan manusia.